Kementerian Pendidikan KPM melancarkan garis panduan salah laku buli dan gangguan seksual bagi menjelaskan secara komprehensif tata cara pengurusan kesalahan dalam usaha mewujudkan ekosistem selamat di institusi pendidikan. Menterinya Fadlina Sidik berkata selain pengendalian kes dilaporkan, garis panduan turut menitik berat langkah intervensi yang harus diambil bagi membendung gejala terbabit dalam kalangan warga pendidikan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, saya Muhammad Ali bin Jasri, iaitu Guru Bimbingan dan Kaunseling SK Seri Ampang, merangkap penyelaras untuk program kempen hentikan buli dan juga gangguan seksual di sekolah. Okey, untuk pengetahuan guru-guru, ibu bapa dan anak murid yang cikgu kasih sekalian, program ini merupakan anjuran daripada Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri. Dan cikgu sebagai guru bimbingan dan kaunseling mendapat taklimat ataupun mendapat saranan daripada kementerian untuk melakukan program ini sepanjang bulan ini, dan juga kempen ini sebenarnya kempen yang secara berterusan. Jadi pelancarannya kita buat dalam bulan ini, dan minggu ini cikgu akan mulakan dulu dengan pelancaran perasmian program kita. Seterusnya akan ada program sepanjang tahun yang akan unit bimbingan dan kaunseling akan atur untuk anak murid di SK Seri Ampang. Okey, jadi sedikit cikgu nak cerita galas tentang kempen hentikan buli dan juga gangguan seksual. Okey, taklimat daripada Kementerian Pendidikan berlangsung pada 4 hari bulan 1, iaitu hari Khamis, di mana unit bimbingan dan kaunseling di seluruh Malaysia, sekolah rendah ataupun sekolah menengah, disarankan untuk melakukan program-program intervensi bagi memastikan tiada lagi salah laku ataupun dapat mengurangkan salah laku buli dan juga gangguan seksual. Jadi pada hari ini cikgu nak kongsikan serba sikitlah tentang buli untuk kefahaman kita bersama. Dan cikgu yakin dekat sini ada ibu bapa, ada guru-guru dan juga ada anak murid. Jadi slide yang cikgu akan persembahkan ini merupakan slide daripada Kementerian Pendidikan sendiri. Jadi tidak diolah oleh cikgu hanya untuk menyampaikan apa yang diinginkan ataupun hasrat daripada Kementerian Pendidikan kepada semua warga pendidik. Jadi cikgu harap apa yang cikgu sampaikan ini dapat membantu kita untuk menambah kefahaman tentang apa itu buli. Okey, jadi untuk tajuk ataupun untuk slide YouTube video ini adalah cabaran salah laku buli di sekolah sampai bila. Jadi ada tanda soalan itu, sampai bila, sebabnya buli ini kalau kita tahu ataupun kalau kita tengok, dia merupakan satu kes yang secara kata tidak pernah berkurangan ataupun sentiasa berlaku pada setiap tahun. Jadi pihak Kementerian Pendidikan sendiri sangat memandang serius tentang kes buli, dan Menteri Pendidikan sendiri iaitu Fadlina Sidik, YB Fadlina Sidik, ada mengatakan ada 3 dosa besar dalam pendidikan. Bila sebut dosa besar ni, pasti kita terbayang kalau kita dalam beragama Islam, kalau dosa besar tu confirm perakhirannya ke neraka kalau kita tak taubat nasuha kan. Jadi untuk pendidikan pula ada 3 dosa besar. Kalau kita tidak membantras kes ini, tidak menyelesaikan masalah ini, confirm akan merosakkan sendiri institusi pendidikan di Malaysia ini. Iaitu yang pertama adalah buli. Dan yang kedua adalah gangguan seksual, dan yang ketiga adalah bersifat racism, ataupun boleh katakan sebagai dia mendiskriminasi tentang kaum orang lain dan sebagainya lah. Jadi ada 3 perkara yang ditekankan oleh YB Fadlina Sidik yang untuk memastikan tiada lagi berlaku 3 perkara ini di sekolah. Jadi kat sini untuk slide pembentangan hari ini cikgu akan ceritakan tentang buli. Okey. Jadi boleh pergi ke slide seterusnya. Okey, jadi kita akan pergi kepada 6 pecahan di sini. Yang pertama kita akan lihat dulu pengenalan definisi buli.
Dan yang kedua kita akan lihat kepada 4 jenis salah laku buli, dan yang ketiga kita lihat pada kesan buruk salah laku buli kepada mangsa. Dan seterusnya punca berlaku salah laku buli. Yang kelima, implikasi undang-undang dan langkah pencegahan salah laku buli. Okey. Seterusnya kita boleh lihat ini adalah keratan-keratan akhbar yang selalu kita lihat di media sosial, dan dulu ada kita boleh tengok dekat blog-blog, dekat macam-macam laman web yang mengupas isu buli ini. Dan kalau kita memandang, kita tak payah pandang jauh, pandang 3 hari lepas, cikgu ada tengok berita awal ni, ada kes lagi, kes buli yang melibatkan pelajar sekolah menengah. Jadi untuk kita SK Seri Ampang, sekolah rendah, pastinya kita tak nak kes buli ini bermula daripada sekolah rendah, kerana apabila masuk sekolah menengah ni, kata situasi itu akan lebih teruk jika tidak dibendung daripada didikan awal ini. Sebabnya kalau kita nak melentur buluh, biarlah daripada rebungnya, kalau tidak akan rosaklah perkembangan anak-anak ataupun anak murid itu sendiri. Okey, seterusnya. Okey, next. Okey, ini merupakan SPI KPM bilangan 12 tahun 2023. Baru lagi, iaitu pada bulan November, iaitu bulan 11, 3 bulan November 2023. Okey, kalau boleh lihat di sini SPI iaitu surat perkeliling ikhtisas daripada Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri, ada mengatakan itu pelaksanaan garis panduan pengurusan salah laku buli di institusi pendidikan bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi cikgu dah tengok dah surat perkeliling ni, di mana dekat sini boleh lihatlah bagaimana keseriusan ataupun keutamaan yang diletakkan oleh Kementerian Pendidikan itu sendiri dalam memastikan gejala buli ini tidak berlangsung, dan juga ada buku garis panduan yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kalau ibu bapa ataupun guru-guru nak merujuk dengan buku tu, boleh minta pada saya ada simpan soft copy-nya, lebih kurang dalam 65 muka surat. KPM dah menggariskan intervensi ataupun perkara-perkara yang menyebabkan buli dan cara untuk kita menghindarkan anak murid kita ataupun anak-anak kita daripada terlibat dengan gejala buli ini. Okey, seterusnya. Okey, sedikit latar belakang Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sentiasa komited dalam memastikan institusi pendidikan sebagai tempat selamat untuk murid menimba ilmu. Okey, di mana kita tahu sekolah ini merupakan rumah kedua bagi anak-anak murid ataupun bagi pelajar. Jadi semestinya lah kita, pihak guru dan juga pihak pentadbiran sekolah ingin melihat anak murid kita seronok untuk datang ke sekolah, menjadikan sekolah ini tempat yang selamat, bukan hanya untuk menimba ilmu, tetapi untuk mengembangkan potensi dan juga untuk mereka menaikkan semangat mereka untuk terus dedikasi, seterusnya boleh menjadi insan yang berguna pada suatu hari nanti. Jadi KPM sentiasa memberikan perhatian serius dan mengambil langkah proaktif untuk menangani isu salah laku buli. Okey, seterusnya. Okey, kita lihat dulu definisi buli. Ada orang dia menganggap buli itu semata-mata pukul dan sebagainya. Ada juga masuk-masuk buli yang lain. Jadi kita akan tengok lebih mendalam apa itu buli. Jadi ini perlu lebih cakna. Anak-anak murid cikgu yang melihat video ini perlu lebih cakna. Kadang-kadang kita tak sedar kita adalah pembuli, dan kita juga tak sedar kita juga adalah mangsa buli. Jadi kena lihat apa itu buli. Buli adalah perbuatan oleh seorang atau beberapa orang menggunakan kekuatan dan kekerasan, boleh menakutkan, mengganggu, menghina atau menyakitkan orang lain dengan pelbagai kaedah sama ada segi fizikal, mental dan emosi, mengakibatkan cederaan fizikal atau gangguan emosi kepada mangsa. Okey. Kat sini kalau kita boleh lihat kekuatan dan kekerasan. Tak semestinya kekuatan dan kekerasan, kat situ dah tulis juga mengganggu, menghina, menyakitkan hati orang lain juga dalam kategori buli. Dan juga kalau kita lihatlah, buli ini dia bukan hanya mencederakan fizikal luaran, tetapi dalaman ini emosi akan tertekan, jadi dia akan datang masalah-masalah lain yang cikgu akan ceritakan selepas ini. Okey, seterusnya.
Okey, jadi kat sini ada 4 salah laku buli yang dinyatakan di sini, iaitu yang pertama adalah buli fizikal, yang kedua adalah buli lisan, yang ketiga adalah buli bukan lisan, yang keempat adalah buli cyber. Jadi 4 jenis salah laku ini kita akan pergi satu persatu untuk melihat bagaimana jenis-jenis buli ini berlaku. Okey, seterusnya. Okey, buli fizikal. Bila sebut buli fizikal ini, yang pertama adalah kita melihat kepada luaran dahulu. Melibat kepada kekerasan, keganasan ke atas tubuh badan. Dan juga memukul, mencubit, menyepak, meludah, menendang, menumbuk, menampar, mencuri. Menyembunyikan kerosakan ataupun merosakkan harta benda dan juga memaksa mangsa melakukan perkara yang tidak diingini. Okey, kalau bila lihat kat sini, kadang-kadang kita tak sedar perbuatan-perbuatan yang dinyatakan kat sini yang sebenarnya pernah kita lakukan. Jadi kena hati-hati. Jika berlaku, jadi kes perkara ini dianggap satu di bawah skop buli fizikal. Jadi pastikan kita tidak melakukan semua perkara-perkara ini. Seperti dinyatakan di situ menyembunyi ataupun merosakkan harta benda. Di sekolah ada kerusi, ada meja, ada papan kenyataan dan sebagainya. Kadang-kadang kita tak sedar, kita sengaja untuk merosakkan kerusi. Cikgu selalu lihat kalau dekat kelas tu, anak murid selalu dia duduk di kerusi, dia suka standkan kerusi tu menggunakan dua kaki belakang. Jadi kadang-kadang dia boleh merosakkan juga alatan peralatan sekolah itu dan mungkin itu akan menyebabkan berlakunya kerosakan harta benda dan juga kerugian bagi pihak sekolah. Jadi itu satu dia terletak di bawah buli fizikal. Okey, seterusnya. Okey, buli lisan. Buli lisan ni kalau di sekolah rendah boleh dikategorikan sebagai buli yang sering kali berlaku. Sebab apa? Selalulah kita lihat, cikgu lihat, waktu cikgu sendiri pun waktu sekolah rendah kita lihat selalu sangat mengejek nama bapa orang, mengejek rupa paras orang, fizikal orang. Itu merupakan buli lisan. Dilakukan dengan percakapan, mengejek, mengusik, menghina paras rupa, warna kulit, keturunan bangsa, kecacatan, mencarut, memaki, mengherdik, mempersendakan dengan kata-kata panggilan atau gelaran yang mengaibkan. Okey, buli lisan ini kalau kita lihat dia buli yang paling mudah dilakukan kalau kita cuba untuk bergurau. Sebenarnya bergurau itu dapat telah menyebabkan orang lain terasa hati. Jadi buli lisan ni bahaya. Kadang-kadang kita kutuk kawan kita gemuk ke, hitam ke dan sebagainya, kita tak sedar. Dalam masa sama dia kecil hati. Jadi apabila dia kecil hati, dia rasa murung, mental dia problem dan seterusnya, berlakulah masalah-masalah yang menyebabkan tekanan dan sebagainya ataupun yang lebih teruk. Jadi pastikan anak-anak murid cikgu hati-hati dalam berkata-kata. Jangan sesekali cuba untuk menyakitkan hati orang lain. Jika tersalah cakap, pastikan jumpa dan minta maaf supaya perkara itu tidak berlarutan. Mungkin kita anggap itu satu gurauan tapi tidak bagi dia dan kemudiannya akan mendatangkan pergaduhan, seterusnya melibatkan perkara ataupun pergi kepada tahap yang lebih teruk. Okey, seterusnya. Okey, buli bukan lisan. Dilakukan dengan isyarat, gaya bahasa, gerak tubuh, mimik muka, menjegilkan mata, senyum sinis, mencebik mulut, jelir lidah, isyarat luncah. Suatu bentuk serangan psikologi ataupun melakukan perbuatan seperti pemulauan, boikot, pengasingan dan palau. Ini kita tak pernah dengar kan, buli bukan lisan. Macam mana pula buli bukan lisan ni kan? Kadang-kadang kita lihat kita bukan hanya lisan bercakap saja boleh menyakitkan hati orang, tapi dengan kita punya perwatakan ataupun dengan kita punya gerak-geri laku. Kadang-kadang kita sengaja untuk sengaja untuk sinis orang itu menggunakan kita punya anggota badan, menunjuk isyarat luncah. Jadi perkara-perkara itu dapat menyakitkan hati seseorang itu, kemudiannya teruslah berlaku perkara-perkara buli dan kemudiannya akan pergi kepada tahap yang lebih teruk. Okey, jadi seterusnya. Okey, buli cyber. Okey, untuk buli cyber ni semestinya lah di sekolah mungkin tidak akan terjadi, tapi apabila anak murid atau awak semua balik rumah nanti mungkin akan terjadi. Jadi kat sini ibu bapa perlu memantau lah sama ada berlaku buli cyber ataupun tidak
di dalam kalangan anak-anak kita lah. Jadi perbuatan dengan tujuan untuk menakutkan, mendatangkan kemarahan, memalukan seorang dengan menggunakan kemudahan komunikasi, menggunakan teknologi. Antara contoh salah laku cyber, memula ataupun menyingkirkan seorang dari kumpulan media sosial, menyekat email mereka tanpa sebab, menipu seseorang dengan mendedahkan maklumat peribadi, menggondam email dan seterusnya. Jadi kadang-kadang kita tak tahu dalam grup kan, kita dekat apa ni, dekat rumah kita ada grup WhatsApp dan sebagainya, kadang-kadang kita bergurau dengan kawan-kawan kat situ, kita mengejek dia ataupun kita mengatakan sesuatu perkara yang menyakitkan hati dia, itu merupakan salah satu bully cyber. Dan juga sekarang ni saya yakin anak-anak murid walaupun di peringkat sekolah rendah, mereka semua dah ada media sosial masing-masing, dah ada Instagram, dah ada TikTok. Jadi pastikan kita jangan cuba untuk mengaitkan diri kita dengan perkara-perkara yang tidak perlu, seperti komen di ruangan-ruangan gosip dan sebagainya. Kalau cikgu nampak ni, kita akan bawa ke bilik kaunseling. Sebab apa? Benda-benda ni akan mencemarkan nama awak, ibu bapa awak dan seterusnya, dan dia secara tidak langsung mencemarkan imej sekolah. Jadi pastikan jangan sesekali cuba untuk komen ataupun melakukan perkara-perkara yang tidak perlu di media sosial. Okey, seterusnya. Okey, jadi kita dah tahu apa itu bully, berapa jenis bully, ada 4. Seterusnya, apa pula kesan buruk salah laku bully kepada mangsa? Okey. Yang pertama adalah dari segi fizikal. Kalau dibuli dari segi keadaan kekerasan dan sebagainya, kita akan nampak secara luaran kita masalah kesihatan seperti sesama, sakit belakang dan sesak nafas. Ini akan berlaku apabila tekanan yang diterima oleh seseorang mangsa itu menyebabkan terzahir dari segi dia punya fizikal semua-semua. Tapi disclaimer, tak semestinya awak tu dibuli. Jangan ingat bila awak datang sekolah, awak tiba-tiba semua pagi tu awak kata dekat mak awak, saya dibuli. Tak semestinya. Jadi awak kena lihat juga bagaimana benda tu boleh berlaku. Seterusnya adalah kecederaan fizikal. Ini lebih kita akan nampak dengan lebih jelas lah. So kalau saya menyeru ataupun saya mengingatkan kepada ibu bapa yang melihat video ini ataupun guru-guru, sekiranya tiba-tiba kita lihat ada perubahan dari segi tubuh badan anak murid kita, anak-anak kita, silalah bertanya. Kalau dia tidak mahu jawab, mungkin ada sesuatu perkara yang berlaku, dan cubalah untuk melaporkan ataupun bertanya kepada pihak sekolah. Saya selaku guru bimbingan dan kaunseling sedia untuk menerima apa-apa saja pertanyaan daripada ibu bapa sekiranya ada simptom-simptom bully ini berlaku kepada diri anak-anak tuan-puan sekalian. Okey. Jadi seterusnya ada gangguan tidur, keletihan dan juga hilang selera makan. Biasalah bila kita dibuli ni, kita rasa badan kita ni sakit, lemah dan sebagainya, mulalah timbul susah nak tidur, letih, dan kita pun jadi tak lalu nak makan. Okey. Yang seterusnya, okey, nombor 2 adalah emosi. Tadi fizikal, sekarang emosi. Kenapa pula emosi? Okey, orang kata apa? Luka di tangan nampak berdarah, luka di hati siapalah yang tahu kan. Kita nampak fizikal, nampak lebam. Tapi kita tak nampak dalam ni. Luka di hati ni tak ada siapa yang nampak. Tak ada siapa yang boleh terjemahkan kecuali yang mangsa tu yang merasainya. Jadi ada 6 kesan emosi dilandaskan dipaparkan di sini, iaitu yang pertama adalah tekanan emosi. Tekanan emosi ni kita tahu tahap-tahap emosi itu dia ada sampai limit yang di mana bila kita emosi kita sudah kata dah paras yang paling tinggi, dia boleh meletus dan kemudiannya akan mengganggu kita punya saraf-saraf mental, dan kemudiannya akan dapat penyakit-penyakit yang mental yang kita tidak ingini lah. Yang kedua adalah ketakutan, kebimbangan, kemurungan, rendah diri, rasa terancam. Jadi kalau dah pergi kepada gangguan emosi ni, semestinya lah intervensi yang terbaik adalah memastikan mangsa bully itu mendapat kawalan daripada kaunseling dan juga dapat pemantauan yang sangat 100% rapi daripada ibu bapa sendiri, kerana bila melibatkan emosi ini boleh timbul satu pemikiran yang tidak rasional, kemudiannya akan mendatang satu tindakan yang luar kawalan. Jadi bila datang kesan pada emosi ini, cepat-cepat kita kena bawa mangsa pergi ke tempat yang sepatutnya. Okey, seterusnya. Okey, tingkah laku. 4 kesan kepada tingkah laku. Yang pertama adalah kehadiran merosot
kurang keyakinan diri, prestasi pelajaran merosot dan masalah penyesuaian diri. Okey, kehadiran merosot. Okey, yang ini semestinya lah ibu bapa dan juga guru-guru mesti tahu track record kehadiran anak-anak mereka dan juga anak-anak murid mereka lah. Jadi sekiranya nampak satu perubahan yang drastik berlaku terhadap kehadiran terhadap anak-anak ataupun anak murid kita, kita kena cepat-cepat kenal pasti apakah punca kehadiran ataupun apakah punca menyebabkan mereka ni tidak mahu hadir ke sekolah. Mesti ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan mereka ni takut untuk datang ke sekolah. Yang kedua adalah kurang keyakinan diri. Sebagaimana kita tahu, bila dah dibuli dan sebagainya, dia akan timbul rasa down dan rasa rendah diri dan terus hilang keyakinan untuk datang ke sekolah. Dan keduanya mengganggu prestasi pelajaran. Yang ini pelajaran ini confirm akan merosot apabila sekolah tidak lagi menjadi tempat yang selamat, tidak lagi menjadi tempat yang seronok untuk mereka belajar. Yang kedua, yang terakhir adalah masalah penyesuaian diri. Okey, seterusnya. Okey, kita lihat pula punca berlaku salah laku buli atau pembuli. Okey. Yang pertama adalah keadaan keluarga. Kurang perhatian kasih sayang, kurang didikan agama, keterbezaan gaya didikan, peniruan gaya hidup dalam keluarga, kurang pemantauan. Okey, untuk konteks ini semestinya ibu bapa sangat-sangat perlu peka dengan apa yang berlaku. Disebabkan kadang-kadang anak-anak kita menjadi pembuli di sekolah disebabkan perilaku dia daripada rumah itu, didikan daripada rumah tu. Di sekolah SK Seri Ampang ada lebih kurang 900 pelajar. Jadi 900 itu pewatakan keluarga mereka berlainan, berbeza-beza. Jadi untuk guru-guru sendiri mungkin tidak dapat tahu secara menyeluruh tentang latar belakang keluarga mereka, apa yang berlaku pada keluarga mereka. Jikalau ada masalah konflik dalam keluarga dan sebagainya, tolong jangan libatkan anak-anak ataupun tempias kepada anak-anak kerana benda ini akan menyebabkan anak-anak tu sendiri ada ataupun tendensi untuk berlakunya menjadi seorang pembuli. Perkara ini benar-benar terjadi, nyata jadi. Saya sebagai kaunselor sendiri pernah melakukan sesi kaunseling terhadap pelajar sekolah di mana pelajar tersebut merupakan seorang pembuli di sekolah. Bila ditanya, dia kata dia dah terbiasa melihat ayah dia memukul mak dia pada waktu kecil. Jadi dia rasa macam tidak ada jadi masalah untuk menjadi seorang yang ganas, seorang yang memukul, seorang yang mengambil hak orang lain. Jadi disebabkan perkara itu, susah untuk kita cuba untuk membawa pemikiran mereka dari satu tahap yang merasakan kekerasan, keganasan ini satu perkara yang biasa untuk kita bawa kembali kepada fitrah, iaitu tidak lagi melakukan kekerasan dan memastikan mereka ini tidak lagi melakukan perkara tersebut. Jadi itu satu proses di mana ibu bapa ini kita mencorakkan anak-anak kita umpama kain putih. Jadi kalau baik acuannya maka cantiklah acuannya. Kalau teruk acuannya maka rosaklah acuannya. Rosaklah hasilnya. Jadi saya mohon pada ibu bapa, jika berlaku perkara-perkara seperti kurang perhatian dan kasih sayang tu, tolonglah pantau-pantau anak-anak di rumah kerana anak-anak 18 tahun ke bawah, tambah-tambah 12 tahun ke bawah sangat memerlukan kasih sayang yang penuh daripada ibu bapa. Jikalau ibu bapa sibuk dengan urusan kerja dan sebagainya, perlu sentiasa peka gerak-geri laku anak-anak supaya mereka tidak rasa kesorangan, seterusnya menjadi pembuli di sekolah. Okey, seterusnya. Okey, sikap individu. Ini tidak disangka lagi lah, sikap individu setiap orang setiap orang ada personaliti yang berbeza dan juga setiap orang mempunyai sikap pewatakan yang tidak sama antara satu sama lain. Jadi kat sini mungkin ada seseorang yang panas baran secara natural, mungkin ada yang dendam kerana pernah dibuli, kecelaruan gender, konsep pendiri dan inginkan perhatian. Okey, yang saiz badan. Kenapa ada saiz badan? Ini selalu terjadi apabila seseorang ini walaupun kita nampak macam sesuatu yang macam pelik kan, kenapa saiz badan diletakkan sebagai sikap individu. Kalau kita lihat di sekolah rendah, terutamanya saya nak mention sekolah rendah sebab kita sekolah rendah, mungkinlah anak-anak kita yang berbadan lebih besar, dia merasakan mereka tu kuat. Dia pun merasakan mereka itu mampu untuk mengalahkan orang lain. Jadi mereka
mula timbul rasa ingin berkuasa, rasa ingin untuk mendiskriminasi orang lain dan sebagainya. Jadi bukan saya suruh kuruskan anak tu, bukan. Tapi kita perlu lihat kepada anak tu. Pastikan mereka dapat bermain bersama, belajar bersama. Tidak menggunakan kekuatan fizikal mereka tu sebagai alasan untuk mereka membuli orang lain. Okey, jadi sikap panas baran, jadi perlu kita bendung tambah-tambah pada usia yang muda supaya mereka tidak jadi seorang yang pemarah, yang mudah untuk memukul orang lain. Dendam kerana pernah dibuli. Ini selalu terjadi kalau seseorang itu meningkat kepada usia yang lebih tinggi ataupun menjadi senior. Dia mengatakan macam, dulu abang senior boleh pukul kami, kenapa kami tidak boleh pukul adik-adik junior? Mula timbul rasa jauh. Yang ini kalau kita tak bendung, dia akan berlarutan tahap ke tahap seterusnya. Mereka dah terbiasa menjadi pembuli. Asal senior aja dia berkuasa. Jadi itu pihak guru-guru kena lihat pada pelajar-pelajar, murid-murid yang lebih berumur, berusia daripada adik-adik kita. Pastikan mereka dapat melayan sama rata, tidak merasakan mereka senior, mereka boleh untuk membuli junior-junior ataupun adik-adik yang baru masuk ke sekolah ini. Dan yang bawah sekali tu, ingin perhatian, saya nak tekankan juga, inginkan perhatian. Kita manusia, bukan saja murid, kita sendiri, orang dewasa, golongan dewasa, remaja, orang tua dan sebagainya, semua manusia sangat inginkan perhatian. Perhatian macam mana tu? Perhatian bukanlah perhatian bersifat kata luahan ataupun cinta semata-mata. Perhatian tu kasih sayang ataupun melihat kepada keperluan itu sendiri. Inginkan perhatian keperluan itu sendiri. Jadi ibu bapa, guru-guru, janganlah bila dalam kelas ataupun dengan anak-anak itu memilih kasih antara satu sama lain. Oh, ini kakak pandai, baik dengan kakak. Adik tak pandai, mak bapa pula buat nak tak nak aja dekat adik-adik. Guru pula, yang ni pelajar cemerlang, cikgu lebihkan dia. Jangan macam tu. Jadi kita kena bagi semua sama rata kerana manusia itu sifat fitrah dia sangat memerlukan perhatian daripada orang lain. Okey, seterusnya. Persekitaran. Okey, mahu pengiktirafan rakan sebaya. Institusi masyarakat kurang prihatin. Okey, pengiktirafan rakan sebaya ni macam biasalah, kita tak naklah diri kita ni merasakan kurang daripada orang lain. Kalau kita boleh, kita nak orang lain menerima kita seadanya. Itu biasalah persekitaran dalam sekolah. Cumanya kita kena lihat bagaimana dia mengadaptasi dengan persekitaran tersebut. Kalau baik cara penyesuaian diri, insya-Allah tak ada masalah untuk kita mendapat pengiktirafan ataupun kita dapat kesamaan antara satu sama lain. Dan juga institusi masyarakat yang kurang prihatin ini sangat untuk sekarang ni, alah baru ni sangat kata perlu ditekankan lah, kerana sekarang ni dunia bermain dengan gadget dan sebagainya. Kadang-kadang kita lupa, masyarakat hanya melihat kepada gadget dan sebagainya. Kita lupa anak-anak kita ni ataupun murid-murid ataupun kanak-kanak ini sangat memerlukan perhatian, keprihatinan kita, dan juga kita perlulah mencurahkan juga kasih sayang, keprihatinan kepada mereka supaya mereka tidak rasa terpencil, dan juga seterusnya cuba untuk mengaitkan persekitaran itu untuk melakukan perkara buli dan sebagainya. Okey. Okey, ini media lah. Faktor media semestinya rancang atau program yang bercorak keganasan, bahan negatif melalui internet, permainan video yang menjurus kepada keganasan. Okey, saya dapat info di mana sekarang ni kartun pun ada kartun yang mengunsur-unsur kepada keganasan ataupun satu kartun yang boleh katakan membawa satu kesan negatif kepada murid-murid, kepada anak-anak. Jadi ini ibu bapa sangat kena pantau lah. Saya pasti anak-anak sekarang seawal usia 7 tahun ataupun 5 tahun dah ada telefon sendiri. Mereka mungkin boleh scroll, boleh cari apa-apa menggunakan hanya di hujung jari saja. Jadi ibu bapa sangat perlu pemantauan yang sangat teliti. Apa yang anak kita tengok, apa yang anak kita lakukan dengan telefon dia dan sebagainya. Perlu pemantauan secara berkala, mungkin sehari sekali lihat apa yang mereka lihat di history search dan sebagainya. Mungkin ada cara lain dan sebagainya. Jadi yang penting adalah pemantauan itu sendiri. Bahan-bahan negatif di internet ni terlalu banyak, mudah diakses. Jadi apa yang penting adalah pemantauan dari ibu bapa itu sendiri untuk memastikan mereka tidak menjadikan faktor media ini menyebabkan mereka menjadi pembuli di sekolah. Okey, seterusnya.
Okey, ni implikasi undang-undang kepada pemuli. Okey, bila melihat kepada implikasi, cikgu nak anak murid yang melihat video ini jadikan satu melihat kepada undang-undang ini supaya kita rasa takut untuk menjadi seorang pembuli. Ada 2 hukuman menanti pembuli. Yang pertama adalah tindakan disiplin oleh pihak sekolah. Yang kedua adalah tindakan undang-undang. Mari kita lihat satu persatu. Okey, di sekolah, tata cara disiplin murid, peraturan pelajaran 1959. Yang pertama adalah amaran lisan. Ini sekiranya cikgu tahu ada berlaku kes buli di sekolah, yang pertama cikgu akan panggil ke bilik kaunseling untuk kita beri amaran lisan dan ataupun kita nak lihat sejauh mana perkara buli itu berlaku. Yang kedua, amaran bertulis. Yang ketiga, kelas tahanan. Yang keempat, rotan. Yang kelima, gantung sekolah. Yang keenam, buang sekolah. Okey, jadi walaupun di sekolah ni yang saya ingin meminta guru-guru, rakan-rakan guru saya untuk sama-sama kita melihat sekiranya ada kes-kes ini berlaku, segeralah untuk membawa kepada unit bimbingan dan kaunseling ataupun rujuk kepada PKM dan sebagainya untuk memastikan masalah buli ini dapat dibendung dari akarnya. Saya tak nak berlaku buli ini dah kata tradisi daripada dulu dan sebagainya. Tapi saya yakinlah di sekolah kita, sekolah Sri Ampang, insya-Allah tiada kes-kes seperti ini dan masih boleh dipantau dengan baik. Okey, seterusnya. Okey, ini pergi kepada akta kesalahan jenayah yang lebih berat lah. Okey. Okey, yang pertama denda RM50,000. Yang kedua, penjara 10 tahun. Yang ketiga, sebatan 10 kali sebatan. Yang keempat, perintah mahkamah, sekolah pemulihan akhlak, sekolah integriti. Yang ini sangat beratlah. Sekiranya dijatuhkan hukuman jenayah, yang ini tiada lagi kuasa bagi pihak sekolah untuk membantu anak murid kita. Dah terletak di bawah perundangan. Bila tak di bawah perundangan, jika disabitkan kesalahan, memang track record seorang murid itu akan rosak lah. Semestinya kita tak nak anak murid kita salah satu daripada sekolah kita ni menjadi penyumbang kepada sekolah-sekolah juvana dan sebagainya. Itu kita tak nak lah. Kita tak nak kes yang buli ni pergi kepada tahap yang lebih jauh. Okey, seterusnya. Okey, ini contoh peruntukan undang-undang berkenaan kesalahan jenayah buli fizikal. Menyebabkan kematian dengan niat atau tanpa niat. Seksyen 304 Kanun Kesesaan. Hukuman dengan niat. Penjara sehingga 30 tahun dan boleh dikenakan denda. Okey, hukuman tanpa niat penjara sehingga 10 tahun atau dengan denda. Atau dengan kedua-duanya sekali. Nampak? Berat tak berat? Sekiranya kita dijatuhkan hukuman salah oleh undang-undang. Buli fizikal, awak boleh tengok kat situ. Berapa dia punya hukuman? 30 tahun penjara dan mungkin akan lebih teruk mengikut pada kes yang berlaku tu. Okey, seterusnya. Buli lisan. Mengeluarkan kata-kata atau mempamerkan tulisan kurang sopan. Yang ini kita buli lisan dengan mulut saja, kerana mulut badan binasa. Disebabkan mulut kita masuk penjara. Nampak kat situ. Kerana mulut pun boleh dikenakan denda iaitu tidak melebihi RM100. Nampak macam sikit kan, kata setakat saya kutuk dia, biarlah bapa saya boleh bayar RM100 je. Tapi jangan lupa awak punya track record sebagai seorang pelajar tu dah ditulis, dah dicatat. Berkemungkinan besar termasuk dalam sistem dan kemudiannya susah untuk awak masuk sambung belajar ke peringkat seterusnya ataupun mengganggu proses untuk awak mendapat kerja. Jadi walaupun kita rasa macam alah RM100 je tak ada apa masalah, saya boleh bayar bila-bila masa. Tapi jangan lupa yang kita punya, bila sekali kita dah masuk dalam kesalahan akta undang-undang, kita punya nama akan terjejas dan seterusnya merosakkan masa depan kita. Yang kedua, yang bawah tu adalah pemerasan. Ini adalah peras ugut dan sebagainya lah. Penjara selama tempoh yang boleh sampai 10 tahun atau dengan denda, dengan sebat, dengan mana-mana hukuman tersebut. Okey, pemerasan mungkin berlaku juga di sekolah rendah. Mana tahu contohnya pau duit kan. Kita tak ada duit, kita minta junior kita ataupun adik-adik darjah 1, kita minta ada duit. Kita nak makan kan, kita minta duit belanja dia. Kita ugut dia dan sebagainya. Itulah satu besar, kesalahan yang besar. Boleh tengok kat situ sampai penjara.
Jadi kalau di peringkat sekolah rendah tak adalah, tapi apabila hukuman tu boleh tangguhkan dan boleh pergi kepada pergi kepada hukuman penjara sekiranya disabitkan kesalahan. Okey, seterusnya. Okey, buli siber ataupun buli cyber. Menyalahgunakan internet dengan menyebarkan kandungan yang bersifat luncah, sumbang palsu, mengancam atau pelik. Denda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan selama tidak melebihi 1 tahun. Okey, kita ada grup WhatsApp dan grup-grup lain kan dengan kawan-kawan kita dan sebagainya. Pastikan janganlah kita cuba untuk menyampaikan ataupun berkongsikan perkara-perkara yang bersifat luncah. Palsu. Palsu ni selalu sangat kan, kita selalu sangat tak tapis info-info. Tiba-tiba kematian orang ni. Kita tak tahu, tidak kaji selidik apa maklumat dari mana-mana yang kita daripada mana datangnya maklumat itu. Kita tak tabayun dengan perkara itu akan menyebabkan fitnah berlaku dan mungkin akan menyebabkan sakit hati ataupun akan menyebabkan orang tu merosakkan orang tu sendiri. Jadi kena pastikan apa yang kita share di internet, di WhatsApp, di apa-apa media sosial, pastikan benda itu perkara yang benar dan juga kalau tak penting, kalau rasa benda tu tak perlulah untuk kita ambil tahu. Itu yang senangnya. Tak perlu kita ambil tahu benda-benda yang tak penting yang menyebabkan kerosakan kepada diri kita sendiri. Okey, seterusnya. Okey, kita lihat kepada langkah yang boleh kita ambil untuk pencegahan salah laku buli ini. Okey. Yang pertama dari segi aspek pihak berkuasa, sebagaimana kita tahu pihak berkuasa kita tak boleh nafikan, mungkin pihak polis, komuniti dan sebagainya mungkin dah diterapkan kerana kes buli ni bukan perkara yang baru berlaku, dah berlaku sejak dahulu lagi. Pihak berkuasa dah meletakkan undang-undang dan sebagainya sekiranya berlakunya kes buli ni. Jadi penguasaan undang-undang dan juga pihak berkuasa ni termasuklah autoriti-autoriti daripada tertentu, kerajaan dan sebagainya, penerapan isu buli dalam sukatan mata pelajaran boleh diambil kira. Jadi semua benda ni adalah salah satu proses untuk memastikan gejala buli ini dapat kita kurangkan, seterusnya kita terus hapuskan daripada berlaku dalam institusi pendidikan di sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Okey, seterusnya. Pihak sekolah. Okey, ini melibatkan guru-guru, rakan-rakan guru. Sepertinya lah memperketatkan pengawasan tempat-tempat strategik di sekolah. Dapatkan maklumat kes buli di sekolah. Jadi secara, tengok bawah tu, secara serius. Okey, murid disarankan mengisi borang soal selidik buli bagi langkah pencegahan awal. Murid menukilkan kes-kes buli yang telah dialami melalui aktiviti pemulihan emosi yang dilaksanakan. Okey, ini tidak ada masalah. Kami, saya dan juga rakan seorang lagi daripada unit, guru seorang lagi daripada unit bimbingan dan kaunseling dan juga bersama dengan PKM, pentadbiran dan semua guru-guru sentiasa ada bersama anak murid. Sekiranya berlaku kes buli, jangan risau. Adukan kepada kami. Jangan takut dengan pembuli. Jangan takut. Dan juga jangan berasa keseorangan, jangan simpan masalah seorang kerana buli ini bukan suatu perkara yang kecil. Perkara yang besar dia akan menyebabkan seperti kita dah lihat slide sebentar tadi, banyak kesan-kesan yang akan menyebabkan dia. Jadi pihak sekolah sentiasa akan memastikan tiada berlaku isu di sekolah dan juga memastikan jika ada isu kita tidak akan ada kompromi dengan pembuli ataupun masalah ini, kita akan ada kompromi, kita akan bawa kepada pengadilan yang selayaknya lah. Okey. Ini juga pihak guru untuk menampai peraturan berkenaan buli di setiap kelas. Penguatkuasaan surat aku janji tingkah laku kepada murid-murid yang baru mendaftar mengambil tindakan segera terhadap aduan buli yang diterima lah. Jadi tiada kata selindung lah. Bila dapat kes buli ni, tak kira daripada mana latar belakang dia, background dia, apa keturunan dia dan sebagainya. Kalau kata buli berlaku di sekolah, pihak guru kena serius. Kita semua, pihak guru, pihak Kementerian Pendidikan sendiri dah meletakkan intervensi langkah-langkah yang perlu dilakukan. Jadi kita kena cakna dengan perkara yang berlaku, terutamanya buli, gangguan seksual dan juga racism ni. Okey, pihak murid. Ini untuk anak-anak murid cikgu. Pastikan yang pertama adalah bijak memilih kawan. Kalau nak pilih kawan tu, lihat juga
bagaimana dia, okey ke tak okey, boleh tak kita kawan dengan dia, boleh tak kita bersembang dengan dia bagi kita perkara-perkara yang positif ke tidak, bagaimana pertuturan dia baik ataupun tidak. Kena pilih kawan. Kerana kawan ini boleh mempengaruhi kita kerananya peringkat usia di sekolah rendah, sekolah menengah ni kita lebih bersama kawan, lebih bersama dengan rakan-rakan kita berbanding dengan keluarga, ibu bapa kita. Jadi kita sentiasa berada di sekolah. Sentiasa maksudnya seharian kita tu lebih dengan kawan-kawan daripada ibu bapa dan keluarga. Jadi kita perlu memilih kawan yang baik. Yang kedua adalah berani membuat aduan. Macam cikgu kata sebentar tadi, jangan sesekali takut dengan pembuli. Tak kisah bagaimana kuat dia, walaupun dia kata kalau kau bagi tahu cikgu, aku akan buat lebih teruk. Jangan takut dengan dia. Kerana kita ada undang-undang. Sekolah ada undang-undang, peraturan undang-undang sivil dan sebagainya, semua dah dilandaskan, sudah digariskan dalam panduan dan sebagainya. Jangan takut untuk bercakap perkara yang benar. Yang ketiga adalah boleh membezakan sikap positif dan juga negatif. Kita kena tahu perkara ini baik ataupun buruk. Kesan dia terhadap sesuatu perkara yang kita lakukan itu. Jangan sesekali ingin rasa mencuba, rasa ingin menjadi seseorang yang lain daripada orang lain sehingga menyakitkan hati seseorang itu. Yang keempat adalah berani berkata tidak untuk buli. Kena bersifat asertif, kena berani. Jangan sesekali rasa macam tak apalah dia buli aku kan lemah, aku kan kecil, biar je lah dia buli aku. Jangan rasa macam tu. Kita kena, bukan saya suruh balas balik apa dia buli, tapi kita kena report supaya tindakan undang-undang dapat diambil terhadap pembuli-pembuli ni supaya tidak berlaku gejala-gejala buli ni. Okey, seterusnya. Okey, jadi saya slide pembatangan kita habis. Jadi daripada semua ada saya ceritakan kesan, langkah-langkah pengenalan dan sebagainya, intervensi yang boleh kita ambilkan, yang boleh kita ambil untuk memastikan buli ini tidak berlaku di sekolah. Untuk kita memastikan sekolah merupakan tempat yang selamat, tempat yang seronok, tempat yang boleh mereka menimba ilmu dengan keadaan yang selesa tanpa ada gangguan, tekanan dan sebagainya. Disebabkan perkara buli mungkin akan menyebabkan mereka takut untuk datang ke sekolah dan menyebabkan pelajaran mereka terjejas, seterusnya akan mengganggu kemenjadian murid-murid itu sendiri. Jadi saya rasa slide saya habis kat sini. Jadi harapan saya, hasrat saya sebagai penyelaras kempen hentikan buli dan gangguan seksual di sekolah, saya ingin menyeru semua, tak kiralah murid sendiri, ibu bapa, pihak guru, pihak sekolah, komuniti dan semuanya untuk kita bersama-sama kita membanteras masalah buli dan juga gangguan seksual. Kerana perkara ini mungkin akan menyebabkan mungkin bukan sekarang kesannya, sekarang akan berlaku kesan, tapi anak-anak murid ini kesannya akan berlaku lagi 10 tahun akan datang, kerana mereka yang akan memimpin negara kita dan mereka merupakan pewaris kita. Sekiranya berlaku pembuli dan sebagainya, akan berlaku macam-macam masalah yang berbangkit, akan menyebabkan kita punya negara terjejas dan juga akan menyebabkan Malaysia ini mungkin tidak dapat mencapai apa yang diingini pada masa hadapan. Jadi itu saja daripada saya. Saya mohon maaf sekiranya pembentangan slide saya tidak sempurna, sekiranya saya ada perkara-perkara yang saya katakan ataupun yang saya sampaikan ada salah dan juga tutur kata saya ada yang menyinggung hati ataupun menyinggung perasaan sesiapa. Saya tidak berniat begitu. Jika terkasar bahasa dan sebagainya, saya minta ampun, minta maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada semua, untuk diri saya sendiri juga dan untuk semua. Okey, jadi itu saja untuk saya pada hari ini. Jadi insya-Allah mungkin akan ada lagi video-video berkaitan berkaitan murid-murid ataupun apa saja daripada unit bimbingan dan kaunseling sekolah. InsyaAllah kalau ada saya akan masukkan, kita akan buat macam rakaman seperti ini juga. Dan saya harap guru-guru, anak murid semua boleh kongsikan video ini kepada rakan-rakan, dan juga jangan lupa untuk tekan subscribe YouTube Lensa SKSA untuk kita sama-sama menunggu bahan-bahan konten yang akan sentiasa kita update di laman YouTube ini. Jadi itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.
Kementerian Pendidikan KPM melancarkan garis panduan salah laku buli dan gangguan seksual bagi menjelaskan secara komprehensif tata cara pengurusan kesalahan dalam usaha mewujudkan ekosistem selamat di institusi pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata selain pengendalian kes dilaporkan, garis panduan turut menitik berat langkah intervensi yang harus diambil bagi membendung gejala terbabit dalam kalangan warga pendidikan.